Hukum yang basic pun kau tak gerti, lagi ada hati nak memaki hamun dan juga memeli seorang ulama. Bahagian kedua. Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebetulnya, saya malas nak buat video-video macam ni. Sebab nanti orang kata saya belagak dengan ilmu yang saya ada lah. Saya membuli orang lah dan sebagainya. Tetapi tuan-tuan sekalian, kita fikirlah ya, kalau seseorang itu dengan muka bangganya menunjukkan ketidakcerdikan mereka dalam usaha untuk condemn orang lain, kenapa kita tidak boleh balas, betul tak? Jadi kepada anak-anak papa, sebelum anda terfikir nak tekan butang report ke apa-apa ke, tolong fikir panjang terlebih dahulu. Kenapa tahu? Kerana setiap tindakan pasti ada pembalasan dan setiap orang itu berhak untuk reaksi terhadap setiap perkara yang telah anda buat, betul tak? Dan kali ini seperti mana telah saya katakan dalam video saya sebelum ini, saya nak react ataupun saya nak menyampaikan kepada anda tentang seorang lagi anak papa yang tak tahulah macam mana cerita dia. Dia nak condemn seorang ulama, tetapi dalam pada masa yang sama, dia menunjukkan kedangkalan ilmunya sendiri dalam agama Islam. Saya boleh nak share video beliau, tapi saya rasa video itu dah cukup viral, jadi saya rasa saya tidak perlu share lah. Di mana video itu menampilkan seorang pemuda UMNO dari Larut, iaitu saudara Syafiq Fadli, yang dalam satu wawancara menyatakan bahawa dia telah menganggap ataupun menggambarkan Tuan Guru Haji Hadi sebagai cicak. Dia kata cicak. Kenapa dia berkata demikian? Kerana dia mengatakan Tuan Guru Haji Hadi suka menggunakan perumpamaan binatang dalam ucapan-ucapan beliau. Seperti menggelarkan orang itu kerengga lah, menggelarkan tupai lah, kera lah, anak ikan seluang lah dan macam-macam lagi. Dan dia kata kenapa dia menggelarkan Tuan Guru Haji Hadi ini sebagai cicak? Kerana cicak ini duduk dalam masjid. Tetapi kalau cicak itu berak dan kalau kita terpijak tai cicak tersebut, kita akan batal air wuduk, batal air sembahyang. Itulah antara yang telah disebutkan oleh saudara Syafiq itu tadi masalahnya. Jadi kita cuba sentuh satu persatu lah tuan-tuan sekalian ya. Pertamanya tentang perumpamaan binatang. Kalaulah Syafiq ini benar-benar membaca Al-Quran, dia pasti tahu Allah cukup banyak menggunakan perumpamaan binatang dalam ayat Al-Quran. Seperti ayat 176 surah Al-A'raf mengibaratkan manusia itu sebagai anjing yang menjelitkan lidahnya. Ataupun ayat 179 surah yang sama yang mengibaratkan manusia itu seperti binatang ternak yang hanya orang kata apa ikut saja apa yang berlaku, tidak orang kata apa menegakkan kebenaran dan sebagainya. Bahkan Allah kata lebih teruk lagi berbanding dengan binatang ternak tersebut, manusia-manusia ini. Jadi mengumpamakan manusia ini dengan binatang ke apa-apa ke bukan benda yang baru. Bahkan dalam peribahasa kita pun banyak saja yang mengumpamakan seperti sikap binatang. Ibarat kera mendapat bunga, macam kerajaan kita sekarang inilah. Ataupun seperti anjing yang bayang-bayang. Kalaulah benda-benda ini disebutkan kepada Syafiq ni, saya rasa dia mungkin akan menjadi kata, kau kata aku anjing, kau kata aku kera, dan macam-macam lagi lah. Tapi tak apa, itu belakang cerita. Yang saya lebih tertarik nak sentuh tentang ini, tuan-tuan sekalian, ialah betapa dia mengatakan bahawa Tuan Guru Haji Hadi ini dia gelarkan sebagai cicak sebab cicak ini duduk dalam masjid. Tuan Guru Haji Hadi ini memang duduk dalam masjid, kita tahu. Dan kalau cicak itu berak, kalau kita terpijak, batal air sembahyang. Ini menunjukkan tak tahulah dia punya kedangkalan di tahap berapa, wallahu a'lam bisawab. Tetapi tuan-tuan sekalian, memang betul cicak ini banyak duduk dalam masjid. Jadi anda kata kalau saudara ini kurang duduk dalam masjid berbanding dengan cicak, maka dia lebih lekeh berbanding dengan cicak tersebut. Cicak itu lebih rajin duduk masjid berbanding dengan orang yang bercakap, itu masalahnya. Dan yang keduanya, tentang pijak tai cicak batal air wuduk. Astaghfirullahalazim. Mana yang dia belajar ni masalahnya? Wahai Syafiq, anda kata kalau anda terpijak tai cicak, tak payah terpijak tai cicak. Kalau anda berenang dalam loji kumbahan najis sekalipun, wuduk anda tidak batal. Membatalkan solat ataupun tidak sah solat tak sama dengan membatalkan air sembahyang. Kalau tai cicak atau apa-apa najis terkena baju kita, maka solat kita tidak sah sebab badan kita ada najis. Jadi kita kena bersihkan najis tersebut. Selagi ianya bukan najis yang berat. Najis yang berat ni kena sertu. Tapi kalau terpijak tai cicak ataupun kita terpegang tai kucing, ianya tidak akan membatalkan wuduk. Yang membatalkan wuduk ni ada 5 perkara je. Yang pertamanya, kalau kita tidur tak tetap. Kita tidur jenis pusing sana, jenis kasar, jenis lasak tidur kan. Kita tidur tak setempat. Berpusing sana, berpusing sini, punggung teralih.
itu batal wuduk. Yang keduanya, kalau keluar sesuatu, tak kira cairan ke, kerasan ke, angin ke, daripada kubul dan dubur, daripada bahagian depan dan juga bahagian belakang. Contoh, kencing batal wuduk, kentut batal wuduk, berak batal wuduk, keluar air mazi ke apa ke, batal wuduk dan sebagainya. Apa sahaja yang keluar daripada kubul dan dubur, ianya akan membatalkan wuduk. Yang ketiganya, kalau kita menyentuh kubul atau dubur dengan tapak tangan kita ini tanpa berlapik. Kita tapak tangan tak berlapik, kita pegang kita punya kemaluan, batal wuduk. Belakang tangan tak batal. Depan ini batal. Yang keempat, yang ini menurut mazhab Syafi'i, kalau lelaki dan perempuan yang bukan mahram, yang boleh kahwin, ajnabi, bersentuhan kulit tanpa lapik, itu membatalkan wuduk. Tak kiralah ada syahwat ataupun tidak. Yang ini perbahasan yang luas, ikut mazhab. Ada mazhab kata, kalau tak ada syahwat, tak batal. Kalau ada syahwat, batal sebagainya. Tapi itu bukan kita bincang kat sini. Itu heavy punya pembincangan. Yang terakhir yang membatalkan wuduk ialah, kalau kita ini sudah hilang akal atau hilang ingatan. Sama ada kita ini mabuk ataupun kerana kesakitan dan sebagainya, maka itu membatalkan wuduk. Jadi walaupun anda mungkin kehilangan akal sedikit ketika anda cuba untuk condemn Tuan Guru Haji Hadi ini, ianya tidak akan membatalkan wuduk anda sebab anda bukan tengah mabuk dan anda juga bukan tengah sakit. Boleh faham perkara itu ya? Jadi kepada Syafiq dan juga kepada anak-anak papa sekalian, the thing is, anda kata kalau anda hendak condemn Tuan Guru Haji Hadi ke atau mana-mana ulama ke, mana-mana ustaz ke, politically, silakan. Itu hak anda. Kita tak boleh nak halang. Paling-paling kuat pun kalau benda itu tak betul, kita akan hujah balik. Tetapi janganlah cuba nak membawa hukum agama seandainya kalau anda tak kerti apa-apa. Ianya akan menyebabkan anda mendapat malu tau. Aib anda terbuka. Seolah-olah macam anda tak pernah belajar tentang benda basic yang kalau ikutkan masa darjah pun kita dah belajar dah benda ni. Masa sekolah kafar dah belajar benda ni. Perkara membatalkan wuduk, perkara membatalkan semayang, rukun solat ada 13. Semua kita belajar masa sekolah rendah dalam kelas kafar. Benda yang sangat-sangat basic. Jadi itulah tuan-tuan sekalian. Benarlah kata ramai pihak ketika saya mengutarakan benda ini dalam Facebook saya. Dia nak cuba buka aib orang lain, Allah buka aib dia kau-kau sampai menjadi bahan malu satu negara. Tapi nak buat macam mana tuan-tuan sekalian? Ini adalah satu pengajaran bagi beliau dan juga bagi kita semua. Dalam pada kita nak condemn itu, pandang kiri, pandang kanan, pandang atas, pandang bawah. Kita tengok diri kita dulu, adakah cantik kita punya ilmu sebelum kita nak condemn tentang keilmuan orang lain. Tapi itulah tuan-tuan sekalian, kerajaan ini kan kerajaan mereka. Jadi mungkin kerana itulah mereka beranggapan mereka boleh mengatakan apa sahaja yang mereka nak. Yelah, sebab mereka kerajaan kan. Ni Sani Hamzah punya hal lah ni. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang. Sampai Abang Jamil mampus.